Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan ini adalah video yang kedua, video pembelajaran yang kedua. Okey. Video hari ini adalah untuk topik unit 1 yang mana tajuk dia adalah perspektif, polisi dan amalan dalam pendidikan khas bagi kanak-kanak istimewa. Okey. Yang dalam pendidikan awal kanak-kanak. Okey, jadi kita akan melihat bagaimana sejarah dan sedikit akta yang berkaitan, dan kita akan lihat sendiri apa itu pendidikan awal kanak-kanak dalam skop taska dan tadika. Okey, saya baca sedikit lah berkaitan dengan KSPK, Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan, yang mana kita gunakan dia sebagai rujukan guru tadika dan guru tadika di Malaysia lah. Bagi guru di Brandy Bunch, mereka menggunakan modul Islamic Montessori. Okey. Jadi berbeza secara keseluruhan lah. Okey. Berbeza secara keseluruhan modul pembelajaran. Okey. Sekiranya cikgu daripada Mawib ataupun tadika biasa, kita di Malaysia kita akan gunakan modul KSPK sebagai garis panduan. Jadi saya bacakan sedikit berkaitan murid berkeperluan khas yang ada tertulis ataupun ditulis dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan, yang dokumennya dikemaskini pada tahun 2017. Okey, yang mana dia KPM lah, yang ni disediakan oleh KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia. Guru perlu merancang strategi untuk menangani masalah pelajaran bagi murid berkeperluan khas dengan memastikan mereka mengambil tindakan susulan. Antara tindakan yang boleh diambil adalah mengenal dan membezakan pelajaran murid supaya perancangan PNP dapat dibuat untuk memenuhi keperluan mereka. Jadi cikgu bila dah tahu dalam kelas ada masalah autism yang ringan, yang minor, jadi cikgu cuba ubah suai. Okey, ubah suai supaya dia dapat belajar yang sama dalam kelas cikgu lah. Maksudnya kita gunakan kaedah teknik lain untuk kanak-kanak tu. Mungkin lebih dengan banyak kali panggil, banyak kali panggil sebut nama, okey, baru dia rasa boleh fokus. Okey. Kemudian menyediakan portfolio untuk mengumpulkan hasil kerja dan merekod perkembangan pembelajaran murid. Okey, sebenarnya untuk murid-murid biasa pun tetap cikgu kena buat rekod bagi setiap seorang pelajar. Okey, tetapi sekiranya ada masalah pembelajaran dalam kanak-kanak yang mempunyai masalah pembelajaran dalam kelas cikgu, cuba fokuslah. So kumpul hasil dia supaya kita nampak apa perubahan yang ada, okey, yang boleh kita tunjukkan kepada ibu bapa. Kemudian mempelbagaikan kandungan dan aktiviti pembelajaran supaya PNP berkesan. Ini sama macam saya cakap lah. Kita gunakan segala aktiviti yang cikgu ada untuk mengajar kanak-kanak. Okay. Supaya menarik minat dia. Sebab mungkin salah satu bila kita gunakan cara tradisi pengajaran yang lama, cikgu je bercakap kan. Nak murid dengar je, boring lah. So 2-3 minit dia dah tak boleh fokus. Apatah lagi yang ada masalah pelajaran, lagilah tak boleh fokus. Kanak-kanak normal pun tak boleh fokus. Apatah lagi yang bukan masalah yang istimewa ni lah. Okay. Lebih tidak lagi tak boleh fokus lah pada pembelajaran. Okay, mengubah suai alat bantu belajar berdasarkan keperluan murid. Okay, jadi bila dah ada kanak-kanak yang bermasalah, mungkin disleksia, okay, cikgu pelbagaikan lagi lah bahan-bahan ataupun alat yang sesuai untuk mengajar. Okay, supaya kita boleh fokus juga kepada kanak-kanak biasa dan juga kanak-kanak bermasalah pembelajaran. Okay. Dan perkara kedua yang dicatatkan iaitu guru boleh menggunakan instrumen penempatan murid berkeperluan khas IMPAD umur 4 hingga 6 tahun. Okey, untuk mengesan murid yang mempunyai masalah. Saya cuba cari instrumen ni, sekiranya dapat nanti saya akan kongsikan di dalam kelas kita lah. Dan saya cuba cari
bagaimana instrumen tu, sebab tak ada ditunjukkan dalam kurikulum ni, cuma dinyatakan. Tapi insyaAllah saya akan cuba cari apakah gaya instrumen yang digunakan ni, yang nama dia impak. Okay. Instrumen menentukan penempatan murid berkeperluan khas untuk 4 dan 6 tahun. Okay, yang mana cikgu perlu guna dan menilai kanak-kanak ni sama ada apakah tahap dia. Okay. Dan adakah disesuai untuk berada di dalam tadika ataupun disyorkan kepada ibu bapa untuk bawa ke hospital. Okay, di hospital dia akan diagnosis kanak-kanak tu dan tetapkan apakah jenis masalah yang dihadapi. Okay, sebagai cikgu boleh menilai tahap akademik. So, di manakah tahap ni untuk diletakkan dalam kelas. Kalau sekiranya terlalu lemah, baru cikgu boleh cadangkan. Cikgu hanya boleh cadangkan kepada ibu bapa untuk pergi berjumpa doktor. Bukan cikgu yang membuat diagnosis lah. Kan? Yang pandai-pandai kata, okey, anak puan autism teruk. So, tak. Bukan cikgu lah. Itu bukan tugas cikgu. Tugas cikgu hanya menilai, melihat tahap masalah kanak-kanak tu lah, dan supaya disyorkan kepada ibu bapa. Okay? Itu saja tugas cikgu. Itu yang sedikit sebanyak yang ada di dalam kurikulum KSPK, yang dinyatakan dalam kurikulum kebangsaan lah, prasekolah. Okey, jadi kita berbalik kepada slide saya. Unit 1, kita akan lihat dalam perspektif polisi dan amalan ni ada 4 perkara yang kita akan lihat. Yang pertama, konsep pendidikan awal kanak-kanak tu sendiri, kan? Di Malaysia kita ada 2, taska dan tadika. Kita pecahkan. Kemudian kita lihat perkembangan awal kanak-kanak. Okey, melihat sejarah bagaimana pendidikan khas di Malaysia. Dan yang terakhir sekali adalah undang-undang yang melibatkan pendidikan khas di Malaysia. Okey, kita pergi kepada slide yang ketiga. Slide yang ketiga iaitu konsep asas pendidikan awal kanak-kanak. Basic semua, saya rasa semua cikgu perlu tahu. Di Malaysia ada 2, Taman Asuhan Kanak-kanak, TASKA, dan juga Taman Didikan Kanak-kanak. Okey, kalau yang nama-nama syarikat pendidikan awal kanak-kanak ni ada banyak lah. Antaranya Brand Bus, Little Kalib, Kindergarten, QDs, TASKA, tadika. Yang berdaftar itu adalah nama tadika tu sendirilah. Tapi di dalam konsep pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia, kita pecahkan kepada 2. TASKA 0 hingga 4 tahun. Okay. Yang mana dia perlu didaftarkan di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okay. Jabatan Kebajikan Masyarakat yang akan menguruskan semua TASKA di Malaysia. So, setiap pendaftaran perlu berdaftar di bawah JKM. Okay. Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okay. Untuk tadika, Taman Didikan Kanak-kanak, Kindergarten, 4 hingga 6 tahun. Pada peringkat ini, di peringkat tadika. Dan pendaftaran dia di Jabatan Pendidikan Negeri. Di negeri mana yang cikgu daftarkan, di situlah cikgu kena ikut lah. Kalau di Selangor, so kita kena ikut JPN Selangor. Kalau di Perak, JPN Perak. Okay, kalau di negeri mana sekalipun kena ikut JPN negeri lah. Perlu didaftarkan di JPN negeri supaya negeri boleh pantau tadika-tadika yang berdaftar. Sama juga macam cawangan, tadika contoh Bernimbas di Manjung, Perak. Jadi dia kena daftarkan di bawah Jabatan Pendidikan Negeri Perak, walaupun dia adalah cawangan. Itu sedikit sebanyak berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak lah, konsep dia. Jadi sekiranya pendidikan khas ni, dia tak kira umur. Okey, perkara kedua, kita lihat perkembangan awal kanak-kanak dan kaitannya dengan kanak-kanak istimewa. Okey, jadi setiap guru perlu faham apakah perkembangan kanak-kanak tu sendiri.
walaupun dalam kelas kita ada 10 orang, semuanya 5 tahun, tetapi perbezaan dia adalah dari segi perkembangan. Mungkin ada yang lambat daripada fizikal. Contoh dia susah untuk melompat. Itu bermaksud dia masih lemah dalam fizikal. Tetapi boleh membaca dengan baik. Okay. Dan ada kanak-kanak yang tak boleh membaca tapi dia boleh melompat dengan baik. Jadi bermaksud umur yang sama tetapi perkembangan yang berbeza. Dia bukan umur sama semua boleh buat. Kita kena ratakan, tak. Sebab dia berbeza, jadi cikgu kena latih. Di mana kekurangan kanak-kanak tu? Sama juga dengan pendidikan khas. Kanak-kanak keperluan khas ataupun kanak-kanak istimewa. Kita kena pasti apakah masalah pembelajaran dia. Okay? Dia ada, mungkin ada masalah autism ringan ataupun autis ringan ataupun minor autism yang mana perlukan perhatian lebih. Kena cikgu kena sebut, kena tunjuk, kena pegang kan, sebab dia akan berada di dalam dunia dia sendiri. Jadi tugas cikgu untuk lebihkan perhatian. Okay? Jadi kena fahamlah setiap umur perkembangannya berbeza. Begitu juga dengan kanak-kanak istimewa ataupun kanak-kanak berkeperluan khas. Okey, dan aspek-aspek yang perkembangan yang perlu dilihat, bagi saya di Malaysia kita ke falsafah pendidikan kebangsaan dah lengkap. Dia dah bagi JERIS tu. Jadi boleh ikut yang itu. Kita ada JERIS, jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. So kembangkan kelima-lima perkara tersebut. Sebab itu tugas cikgu lah. Di sekolah, di tadika, di prasekolah, di taska, tugas cikgu untuk bantu 5 perkara ni. Jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. So 5 perkara ni perlu dikembangkan dengan bantuan cikgu. So apa saja kanak-kanak yang ada di siapa saja yang berada di dalam tadika cikgu, 5 perkara ni perlu diambil kira lah. Okay, sekiranya ada yang berkeperluan khas, itu bermaksudnya kerja lebih lah. Kena tambah perhatian. Right. Okay, setelah yang seterusnya, setelah yang ke-8, kita melihat sejarah. Kita pergi kepada sejarah pendidikan khas di Malaysia. Okay, bermula pada tahun 1775. Okay, dimulakan oleh Jane McGasper. Okay, iaitu berkisahkan kisah vektor. Okay. Itu maksudnya bermulanya pendidikan khas lah. Maksudnya ada kanak-kanak yang berkeperluan khas. Dan di Malaysia pula pada tahun 1948, secara formal ni pendidikan khas di Malaysia dengan tertubuhnya sekolah rendah pendidikan khas Princess Elizabeth di Johor Bahru. Kita sekolah yang pertama untuk kanak-kanak yang masalah penglihatan, okay, kanak-kanak buta. Jadi di situ mulanya di Malaysia. Dan wujudnya 1954 sekolah Persatuan Kanak-kanak Pekak di Pulau Pinang, okay, yang khas untuk masalah pendengaran. Okay. Dan 1978 masalah pemulihan untuk pelajar lembam. Lembam ni maksudnya lemah dalam membaca, mengira, menulis. Okay, 3 yang tu. Kanak-kanak yang masih tidak menguasai, jadi kita panggil dia lembam lah, masalah pelajaran lembam. Dia tak boleh menguasai lagi. Okay. Lembam 1978, yang mana kanak-kanak masih lagi tak menguasai 3M. Dan 1988 program untuk kanak-kanak bermasalah pembelajaran dimulakan oleh Kementerian Pendidikan. Okay, dan sekolah perintis yang pertama iaitu di Jalan Batu, Kuala Lumpur. Okay, kan dikumpulkan masalah pembelajaran kanak-kanak tu di sekolah yang pertama. So wujudnya sekolah pertama perintis di Sekolah Kebangsaan Jalan Batu 1988. Okay, dan di situlah wujudnya Jabatan Pendidikan Khas, yang mana akan mengenalikan unit pendidikan khas di sekolah-sekolah di bawah kementerian.
So sekolah mana sekolah kebangsaan yang ada pendidikan khas, okay, akan dikawal oleh unit pendidikan khas. Okay, pada tahun 1995, unit pendidikan khas dinaik taraf sebagai Jabatan Pendidikan Khas yang mempunyai kuasa yang lebih besar lah. Okay, dalam masa yang sama dia buat undang-undang, dia tetapkan peraturan. Dulu semua bertakluk kepada Jabatan Kementerian Sekolah lah, sekolah rendah. Okey, slide seterusnya sekolah pendidikan khas. KPM melaksanakan pendidikan khas melalui sekolah pendidikan khas murid bermasalah penglihatan dan juga pendengaran. Kita ada sekolah-sekolah yang khas untuk masalah penglihatan saja dan juga pendengaran saja. Okey, sekolah berpendidikan khas. Dalam masa yang sama, KPM juga membuat program pendidikan khas integrasi di sekolah untuk murid-murid masalah pelajaran. Masalah pelajaran ni lebih besar lagi lah. Dikembangkan lagi dengan autism, minor autism, ADHD. Okay. Kemudian dalam masa yang sama ada juga masalah pendengaran dan juga penglihatan yang ringan. Okay. Tempoh belajar bagi pelajar keperluan khas rendah adalah selama 6 tahun. Manakala pelajar sekolah keperluan khas menengah adalah selama 5 tahun. Okay, jadi sama saja. Okay. Tempoh ini dilanjutkan selama hingga 2 tahun maksimum sama ada peringkat rendah ataupun peringkat menengah mengikut keperluan pelajar berkenaan. Okay. Sekiranya masih belum menguasai, contoh 6 tahun dah berada di dalam taska di sekolah rendah. Level untuk ke sekolah menengah masih lagi tak capai. Jadi dia boleh extend hingga 8 tahun. 6 hingga 8 tahun. Itu maksimum lah. Sekiranya dah sampai 8 tahun, sama ada kuasai atau tak kuasai ataupun tidak, dia tetap kanak-kanak tersebut tetap akan naik ke sekolah menengah. Sama juga sekolah menengah 5 tahun. Kalau ada masalah lagi, boleh extend sampai 7 tahun. 2 tahun saja penambahan yang boleh dibuat lah. Okay. Badan bukan kerajaan yang terlibat dalam pendidikan khas. Okay, kita ada banyak NGO yang sukarela untuk membantu kanak-kanak keperluan khas ini. Apa yang saya nampak daripada persatuan ni, mereka kebanyakannya mempunyai anak sendirilah yang mempunyai keperluan khas. Contoh anak dia ada seorang autism. Jadi dia betul-betul volunteer untuk bantu anak-anak orang lain juga yang ada masalah. Kebanyakan yang macam itulah. Dan dari situ wujudnya kesedaran daripada ibu bapa itu sendiri dan dia nak sedarkan kepada orang lain. Kebanyakan persatuan NGO adalah satu sebabkan ahli keluarga sendirilah. Dan antaranya adalah Spastic Children Association yang menyediakan intervensi kanak-kanak awal terencat akal di antara 2 hingga 16 tahun. Okey, dia menyediakan penyaringan awal kepada kanak-kanak yang mempunyai masalah spastik. Okay, nanti saya akan tunjukkan video bagaimana keadaan kanak-kanak spastik. Okay. Dan persatuan ni menyediakan saringan awal dan juga menyediakan keperluan-keperluan yang sesuai untuk kecacatan mental ni lah, spastik ni. Okay, seterusnya pusat bimbingan sinaran matahari yang mengajar kanak-kanak keperluan khas, kemahiran hidup serta kemahiran bersosial. Okay, persatuan ini menyediakan untuk kanak-kanak tu mempunyai kemahiran, boleh survive lah sendiri, tak perlu bantuan orang lain sekiranya bila semakin dewasa. Okey, pusat harian kanak-kanak istimewa yang terlibat dalam intervensi bagi awal. Okey, PDK, kita panggil dia PDK 0 hingga 6 tahun untuk kemahiran hidup. Intervensi, okey, untuk PDK dia akan adakan intervensi awal untuk 0 hingga 6 tahun. Dan 6 tahun hingga 16 tahun adalah kemahiran hidup yang dilatih kepada kanak-kanak masalah ni lah. Biasanya dia datang tiap hari akan diajar cara basuh baju, cara masak, lipat baju. Okay.
pakai baju sendiri, bersihkan diri. Dia nak latih bila dia nak sediakan kanak keperluan khas ini untuk survive sendiri apabila tak ada ibu bapa nantilah, apabila semakin besar. Dan ada Yayasan Sindera Down Kiwanis. Yayasan tersebut memberi komitmen kepada kanak-kanak Sindera Down dan tumpuan kepada kanak-kanak di bawah 6 tahun. Persatuan ni fokus kepada kanak-kanak bawah 6 tahun. Dia akan buat intervensi, dia akan jaga, dia akan bagi tumpuan kepada kanak-kanak. Dalam masa sama memberi kesedaran kepada ibu bapa bagaimana nak mengatasi masalah ataupun bagaimana cara-cara untuk mengajar, ataupun menjaga. Jadi kita sampai ke peringkat yang terakhir, iaitu undang-undang dan polisi dalam pendidikan khas. Pendidikan khas ini ditakluk di bawah Akta Pelajaran 1961. Yang mana akta ini dinyatakan bahawa sekolah khas bermakna sebuah sekolah yang menyediakan layanan pendidikan khas kepada murid-murid kurang upaya. Jelas saya rasa di situ. So, cikgu layan secara individu kepada kanak-kanak kurang upaya. Maksudnya ada masalah fizikal, penglihatan, pendengaran, di bawah akta pelajaran lah. Kemudian tanggungjawab Kementerian Pendidikan ditakdirkan sebagai murid yang mempunyai kesihatan penglihatan, pendengaran dan masalah pelajaran. So di bawah KPM akan bertanggungjawab lah untuk memastikan takrif. Kanak-kanak bermasalah pelajaran yang dimaksudkan mereka adalah masalah kognitif yang dianggap boleh diajar dan boleh mendapat manfaat pendidikan formal yang merangkumi beberapa perkara. Jadi KPM ni membenarkan, sebab ni akta pendidikan. Jadi di bawah Kementerian Pendidikan dia mentakrifkan berapa kategori kanak-kanak yang boleh masih belajar di bawah KPM. Dari segi kognitif lah, ada masalah kognitif sikit tapi dia boleh diajar. Yang pertama, Sindera Down yang ringan lah, tak terlalu teruk. Jadi masih boleh menerima arahan dan mendengar arahan. Kanak-kanak autism ringan maksudnya dia masih boleh duduk, boleh dengar cikgu bercakap, cuma perhatian lari sikit lah. Kena selalu panggil. Kalau yang teruk maksudnya dia takkan fokus, kena pegang. Kalau nak panggil pun kena panggil kuat sikit, tepuk-tepuk, suruh dia tengok. Itu cara lah. Itu yang berat. Kalau yang ringan maksudnya boleh panggil, dia boleh pusing tapi sekejap lah. Itu ringan. Kurang upaya mental. Ada masalah mental tetapi ringan. Sama macam autism tadi lah. Bermasalah emosi, sering nangis, datang sekolah menangis tapi cikgu boleh kawal lagi, itu maksudnya boleh sesuai lah. Bukan 24 jam nangis dia. Masalah kesihatan, masalah kecelaruan bahasa dan juga pertuturan. Itu yang masih boleh diajar di sekolah. Di bawah Akta Pelajaran 1961. Dan saya rasa ada lagi update, cuma saya nak kena carilah yang terbaru. Daripada KPM, daripada akta tersebut, wujudnya Jawatan Kuasa Perancang Pendidikan yang melibatkan beberapa kementerian. Yang melibatkan 3 kementerian lah, saya beritahu. Yang pertama KPM, Pelajaran Malaysia, KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, dan juga Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. So 3 kementerian ni akan terlibat dalam perancangan pendidikan keperluan khas. Tengok slide saya yang ke-15. Kita tengok peranan mereka. Macam KPM, apa peranan dia? Peranan dia adalah mendidik lah. Mendidik kanak-kanak bermasalah penglihatan, pendengaran dan juga masalah pembelajaran. Disleksia, Sindera Down, mental, yang ringan lah. Jadi maksudnya boleh belajar, so KPM boleh ambil lagi.
Okey, jadi kita tengok itu kementerian pertama. Kementerian yang kedua itu Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang bertanggungjawab kepada kanak-kanak yang masih lagi memberi pendidikan kepada kanak-kanak kurang upaya fizikal. Contoh sebelah tangan tak ada, ataupun sebelah tangan dengan sebelah kaki tak ada. So nak kena mengesok dan pergi sekolah. Jadi JKM lah ambil, letakkan di PDK untuk bantu. Dia khas lah sebab dia tak boleh nak jalan dengan normal. Okay, sebab terlalu teruk, jadi itu di bawah jabatan bukan jabatan, Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga. Biasanya JKM sekali lah terlibat di bawah JKM. JKM di bawah Kementerian Pembangunan Wanita. So itu kementerian yang kedua. So kementerian yang ketiga, Kementerian Kesihatan. Apa tugas dia adalah membuat penyaringan kanak-kanak yang berisiko dalam masalah keperluan khas ataupun membuat diagnosis. Diagnosis kanak-kanak tu lah. Dan dalam masa yang sama dia juga membuat penyaringan awal ketika ibu tu mengandung. So dia dah melihat risiko-risiko. Kalau ada masalah tak digalakkan untuk bersalin, nanti memberi kesan kepada orang lain. Macam itulah. Kita pun biasanya keguguran tu disebabkan mungkin ada masalah pada bayi tu lah. Jadi itu saranan daripada KKM. Itu peranan KKM untuk menjaga, membuat diagnosis dan juga menyaring. So dia yang boleh tetapkan kanak-kanak ni akan berada dekat mana. Kalau ringan masuk KPM, kalau terlalu berat masuk Kementerian Pembangunan Wanita di bawah JKM. So KKM yang akan tentukan. Kalau tengok pendidikan, so pendidikan formal KPM akan lihat. Kalau pendidikan untuk teruskan hidup, Kementerian Pembangunan Wanita. So itu peranan mereka lah dalam kanak-kanak pendidikan khas. Alright, dan ada satu lagi akta yang khas untuk orang kurang upaya, atau Akta Orang Kurang Upaya 2008 dalam kod Akta 685. Yang mana akta ini telah diluluskan di Parlimen tahun Disember 2007 dan telah diwatakan pada tahun 2008, dikuatkuasakan pada tahun 2008, Julai 2008. Akta ini telah memberikan pengiktirafan hak OKU untuk konsep OKU daripada konsep kebajikan kepada konsep right base. Dulu orang kurang upaya kita diberikan kebajikan, tapi sekarang ni dia beri hak untuk bekerja, hak untuk dapatkan kemudahan. Kalau cikgu perasan, kita ada tadika tu mesti ada spek yang ada RAM. Maksudnya kalau ada masalah kanak-kanak yang kurang upaya dari segi kaki tak ada, so dia ada RAM untuk kursi roda naik turun. Dan ada laluan braille, maksudnya yang orang yang buta masalah penglihatan ada laluan untuk dia sentuh, rasa sentuh bahagian inilah untuk bahagian berjalan contoh. Kalau cikgu perasan dekat lift pun ada juga yang braille. Yang braille tu adalah untuk masalah penglihatan. Jadi dia ada hak untuk hidup macam mana orang lain juga, walaupun dia kurang upaya. So jadi akta ni memberi hak kepada orang kurang upaya. Seterusnya akta ni juga membolehkan OKU mempunyai hak penyamaan peluang penyertaan penuh dalam masyarakat setara dengan ahli masyarakat yang lain. Yang ni memberi hak untuk bekerja, untuk buat apa sajalah sama seperti orang lain, dan memberi kelebihan jugalah. Kalau dekat OKU diberi kelebihan apa, ada line untuk OKU. Macam itulah, macam dekat bank kan. Setiap bank, contohlah setiap baris tu semua orang beratur dan ada khas untuk laluan OKU. Macam itulah, hak untuk sama, dia pun boleh juga beratur. Akta ini juga memperuntukkan perihal berkaitan pendaftaran, perlindungan, pemulihan, pembangunan dan kesejahteraan. Kalau ada masalah fizikal, terus daftarkan kepada JKM.
Akta ni di bawah akta JKM, akta orang kurang upaya, terus dapat hak dia sebagai pemegang kad OKU. Okay, dia akan ada lah perlindungan dia, cara kalau teruk bagaimana bantuan JKM untuk pulihkan dia, dan juga apa pembangunan dia untuk bantu dia di masa akan datang. Itu adalah kandungan dalam akta OKU 2008. Okey, itu saja topik 1 yang saya dah cover dalam 30 minit lebih. Saya harap jelas. Kalau tak jelas, kita akan ada sesi soal jawab dalam kelas kita mengikut jadual yang telah ditetapkan. Boleh tanya di Easy Class. Tapi kalau ada masalah di Easy Class, secara automatik kita akan gunakan media digital WhatsApp kita. Semua soalan boleh saya jawab di situ. Okey, dan jangan lupa isi kehadiran anda melalui link yang saya dah bagi di Easy Class. Kalau di Easy Class tak boleh, kita akan gunakan medium digital WhatsApp kita. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya harap cikgu boleh menonton dengan baik dan faham serta jelas apa yang saya sampaikan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.